وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف حاجني عبد الله الجنبوي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفطاني وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Taala memberi tenaga, memberi kekuatan kepada kita, ditaufik kepada kita pada malam yang mulia ini sehingga kita dapat berjumpa pula pada pengajian kita, dapat bertemu pula pada jalan-jalan yang akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannati." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada sebut dalam satu hadis, Nabi kata siapa yang berjalan, salaka, siapa saja yang berjalan tariqan akan satu jalan, siapa saja yang misah atau usaha cari jalan, yaltamisu fihi ilman, jalannya yang menuntut ia pada jalannya itu akal ilmu. Maknanya ia guna jalan tu untuk mendapatkan ilmu. Maka Nabi kata sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan dia tu mudah jalan ke syurga. Maknanya jalan ni hak ia jalan untuk menuntut ilmu tu ialah jalan ni untuk pergi ke syurga dengan cara mudah dah tu. Kenapa? Kerana ahli syurga itu orang yang beriman dengan Allah dan beramal amalan yang soleh.
Maka tidak dinamakan orang itu beriman kalau ia tak belajar agama untuk dapat mengenalkan Allah, dapat i'tiqad dengan cara betul, dengan apa yang diredai oleh Allah. Itu jalan ni. Begitu juga ia mengaji ilmu fiqh, cara-cara ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ya ibadat dia tu betul dengan jalan ni hak Nabi, jalan ni hak sahabat, jalan ni hak ulama yang ijma'. Maka semua tu ialah jalan ni yang punca daripada kita mengaji belaka tu. Kalau bukan sebab kita mengaji, kita tak akan jadi amanu, orang yang beriman, sebenar-benar iman. Dan sebagai iman yang betul dengan pegangnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita tak mengaji fiqh, maka amalan kita pun tak sah, tak kena dengan cara-cara yang Tuhan kita redha, yang Nabi kita suka. Maka tak betul dengan cara. Maka semua jalan ni tu ia terkait dengan cara mengaji belaka. Sebab itulah Nabi kata siapa saja yang misah jalan, yang usaha cari jalan untuk mendapatkan ilmu, sama ada ilmu tu ilmu usuluddin ke ilmu fiqh ke asalkan ilmu tu ilmu syarak, ilmu yang ditekan disuruh oleh agama, maka Nabi kata orang tu mudah dah tu jalan naik ke syurga tu. Maknanya dia dengan syurga tu tak jauh dah. Tak jauh dah. Maka yang pentingnya amalan kita tu ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikaitkan dengan ilmu tasawuf pula. Maka semua tu adalah jalan ni. Sebab tu ulama kata jalan ni tu macam-macam. Kadang-kadang orang tu kerja untuk nak dapat duit, nak pergi ngaji pono, ada juga tu jalan juga tu orang panggil. Orang tu cari jalan lagi, lagu mana cari jalan dia tu misah juga. Lagu mana pun untuk nak wirti juga. Salah satu caranya mudah-mudahan termasuk dalam yaltamisu fihi ialah cara kita duk mengaji dan lain-lain ni. Kita dah mengaji dalam live shot ni. Kita dah mengaji cara live ni. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala menggulungkan kita dalam gulungan yang yaltamisu fihi ilman, yang akan mendapat kemudahan kita jalan ke syurga. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pada muka yang ke-14. Berkaitan dengan tajuk sembahyang mensenangkan dirinya. Cuba kita tengok kata musannaf. Sembahyang mensenangkan dirinya, diri seorang. Sembahyang tu mensenangkan, memberi kesenangan akan dirinya, diri seorang. Maksud dirinya yakni badan dia dan hatinya. Tubuh badannya dan hatinya. Termasuk dua. Tubuh badannya dan hati dia. Hati dia tenang. Orang semaya yang sengerti. Semaya ni kena kait lagu ni. Sembahyang mensenangkan dirinya, yakni sembahyang yang betul dan diterima oleh Allah. Semaya tu dapat tenangkan jiwa, dapat tenangkan hati. Semaya lagu tu. Adapun semaya supah ye makan padi, semaya dengan cara cepat-cepat, luput tamak nina, semaya cocak. Semaya tu gano kau semaya kau serabut hati. Tak ada timur tenaga apa. Lepas semaya kau serabut. Orang lepas pada semaya ya tenang jiwa, tenang hati. Dak serabut-serabut bila mula semaya tenang jiwa. Semaya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sini musannaf kita bawa tajuk sembahyang, yakni sembahyang yang betul dan diterima oleh Allah tu mensenangkan, mentenangkan dirinya, diri seorang tu, sang sembahyang tu, dirinya, badan dia dan hati dia. Hak hati tu sangat nak. Kalau kerana bila hati tenang, badan pun turut tenang juga. Kalau hati tak tenang, badan pun jadi turut susah serabut juga. Itulah keadaannya. Hati tidur tak nyerah, makan tak lalu, kih gapo, kih hati duk serabut.
Ki hati tak tenang. Apabila hati tenang, makan pelalu, tidur pun jenera. Tu. Maka semaya ni salah satu sebab juga untuk mendapat ketenangan akan diri seorang. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat qasad seekor tu sebagai ringkas daripada sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah ulama tu dia tak suka tu buat macam ni. Tapi ala kulli halin yang penting kita faham. Maka setengah ulama kata baik kita tulis sallallahu alaihi wasallam penuh selalu dah, kerana kita beradab, cara kita baca tu pun kita mata kita pun boleh telita lagi semua huruf tu. Tu tak apalah, yang penting yang ada baca sad sudahlah kita ni. Dan sabda Nabi sad, lagu tu ke dia sad, bila kita dengar sad sallallahu alaihi wasallam gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut dalam suatu hadis. Hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Nabi ada sebut, musannaf kita bawa main sekerak je hadis yang panjang lagi dalam sahih Muslim tu. Cuma musannaf kita dia nakal mari setengah ya. Bahkan dia tu petik ataupun dia nakal daripada kitab Syaidah sendiri. Syaidah bawa mari sekerak tu juga. Maka musannaf kita pun nakal mari sekerak tu buat Syaidah. Kata dia rahimahullah ta'ala, dia kata gana, bermula sembahyang itu nur. Nabi kata, as-salatu nurun. Tu mata hadis yang ada lagu tu. As-salatu nurun. Bermula sembahyang itu. Nabi kata sembahyang itu khususnya sembahyang 5 waktu tu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu tu. Semaya itu tu ialah nur. Apa nur? Nur tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita, yakni cahaya. Cahaya. Nur tu cahaya. Sembahyang itu cahaya. Nabi wayak sekadar tu je. Dalam hadis Nabi, Nabi kata as-salatu nurun. Sembahyang itu cahaya. Tu. Nabi kecek sekadar tu. Dengan Nabi kecek lagu tu lah ulama mari duk faham hadis pulanya. Ulama hadis ni pakak-pakak mari duk tafsir hadis ni. Apa maksud Nabi kata semaya tu cahaya? Semaya tu cahaya seperti pelita ni. Pelita yang ada cahaya seng sewang dia tu. Maka Nabi kata semaya tu cahaya. Situ macam-macam tafsir ulama tu. Ulama macam-macam tafsir tu. Maka di sini musannaf kita ambil satu tafsir ya. Kalau kita tengok kepada cara hurai musannaf tu, ia ambil satu tafsir saja. Kerana tafsir ni tak disebut oleh Syaidah dalam kitab Musalli, cuma diterang oleh musannaf kita sendiri, iaitu Syekh Abdullah Al-Jambuwi sebagai hurai di atas hadis tu. Kata dia rahimahullah ta'ala, semaya itu nur. Apa nur? Yakni cahaya. Dia kata cahaya. Semaya tu cahaya. Tu orang semaya tu, dia buat semaya tu cahaya dah. Cahaya ke mana? Tu, cuba tengok dia. Cahaya yang mencerahkan hati orang sembahyang. Kalau begitu, bukan cahaya sungguh. Kalau gitu ke cahaya sungguh tu. Tengok dah tafsir situ. Maksudnya kita ambil satu tafsir daripada tafsir ulama dah tu. Yakni cahaya yang mencerahkan hati orang semaya. Cahaya yang mencerah. Kena buat lagu ning ni. Kalau kita nak turut jalan ni hak musannaf kita ya tafsir, kena kita tulis suku. Cahaya yakni sebab bagi dapat cahaya. Tu lagu tu. Kena kata gitu. Yakni sebab bagi dapat cahaya. Semaya tu sebab. Bila kita kerja semaya, Allahu Akbar. Semaya kita betul molek rupa zahir semaya pun betul dengan jalan syarak. Semaya batin kita pun diterima oleh Allah Ta'ala kerana penuh dengan sifat-sifat kehambaan. Maka bila orang tu boleh kerja semaya cukup zahir dan batinnya,
semaya tu jadi sebab bagi dapat cahaya. Cahaya mana? Cahaya yang mencerahkan, yang menerangkan hati orang sembahyang. Hati orang yang sembahyang. Mencerahkan hati orang sembahyang. Tulis itu maksud mencerah tu apa? Yakni, apabila hati cerah, nescaya dapat melihat segala hakikat sesuatu dan dapat membeza antara perkara yang sebenar dan yang palsu. Tulis lagu tu mana cerah hati. Orang kita dia cerah hati ke. Apa-apa pun dia nampak habis. Sebut akhirat, nampak akhirat. Sebut kebaikan akhirat, nampak baik sungguh akhirat. Sebut kecelaan dunia, nampak celah sungguh dunia. Sebut hina dunianya, nampak sungguh kehinaan dunia. Bila sebut tentang kemuliaan akhirat, nampak sungguh kemuliaan akhirat. Tu hati cerah tu. Ada pun hati gelap. Hati gelap, bila sebut kehinaan dunia, hina kok mana? Tak nampak hina, bukan nampak mulia pula dunia. Sabit tu kau gila ke dunia? Bila sebut kemuliaan akhirat, mulia kok mana? Lama lagi, bukan yang utamakan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Engkau mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik. Tu bila Allah Ta'ala sebut lagu tu, je nampak. Tu orang hati cerah tu. Orang hati cerah. Tu. Bila orang ber, nampak dah kefarduan atas diri dia. Bila masuk Ramadan, nampak dah kewajipan puasa atas diri dia. Tu orang panggil orang hati yang hati cerah. Sebab apa hati boleh cerah lagu tu? Kerana dia semaya yang betul dengan apa yang Tuhan redha. Semaya dia cukup semaya zahir dan semaya batin dalam hati dia pun cukup. Allah Ta'ala terima dia, maka jadi sebab bagi hati dia cerah. Sebab tu orang semaya tu khos hari dia kena nampak kebenaran. Kalau tinggal semaya, tak tepus semaya, kau lama kau gelap hati. Kau lama kau tak nampak kebenaran. Kau lama kau jauh dari masjid. Kau lama kau jauh dari masjid. Sehingga nak masuk masjid pun dia rasa takut. Dia rasa takut. Tak gamak nak masuk masjid. Wasa masjid ni tempat mulia. Wasa kawan ni tempat. Macam-macam. Kenapa? Kerana hati kita nak gelap. Sebab tu kena dekat diri dengan Allah Ta'ala dengan cara kita semaya. Betul rukun, betul syarat, cukup sunat, cukup adab. Lagi pula dalam hati kita penuh dengan sifat-sifat kehambaan. Ketika kita sembahyang, maka sembahyang kita insya-Allah jadi sebab bagi cerah yang mencerahkan hati orang-orang yang sembahyang. Itu satu tafsir atau satu huraian daripada ulama. Maka patut juga kita tulis satu huraian lagi daripada ulama. Kita tulis tambah sikit. Sementara kita nak pindah kepada hadis Nabi yang lain, kita tulis lagi satu. Tulis lagu mana? Cuba tulis. Orang yang pandai tulis, dia tulis. Yang tak pandai tulis pun buat kesimpulan. Kalau yang tak buat pandai buat kesimpulan, pendengar jadilah. Tak pandai dengar lagi kau, katuklah tu rasa. Maknanya tak ada faedah pun dia tak pandai dengar. Tak ada faedah pun. Maksud tak pandai dengar ni tak dengar. Telinga dia tak dengar lah. Maksudnya adapun telinga dia dapat mendengar lagi, orang panggil pandai dengar dah tu. Orang pandai dengar tu dia kena dengar, walau tak reti lagi dia dengar lagi dulu. Mudah-mudahan dia faham. InsyaAllah. Maka kita tulis tambah hak tadi. Berkata setengah ulama, kita kata. Berkata setengah ulama, maksud dengan sembahyang itu ialah cahaya
yakni seperti cahaya. Pada pihak menegah tualnya daripada terjatuh pada tempat binasa. Daripada terjatuh pada tempat binasa. Baik. Kita ni kalau kita berjalan waktu malam, duk berjalan malam-malam, kalau tidak ada pelita sebagai perkara yang menyuluhkan jalan kita, adakah kita selamat daripada terjatuh dalam lubang-lubang atau terkena duri-duri? Tidak selamat. Karena kalau tidak ada pelita, kita akan jijaknya duri, kita akan jijak tempat yang kotor, kita akan jatuh lubang, kita akan berlaku kemalangan. Macam-macam. Tetapi bila ada cahaya, cahaya itulah dapat menegahkan kita daripada jatuh pada lubang, daripada jijak duri-duri, daripada jijak tempat kotor-kotor, daripada jijak tempat yang cemar-cemar. Dan sebab ada cahaya. Cahaya tu menegah tuai daripada jatuh pada tempat binasa. Begitulah sembahyang. Sembahyang ni seperti cahaya tu juga. Sebab apa? Kerana semaya tu, bila kita semaya, kekuatan Allah Ta'ala beri, dapat menegahkan dia tu daripada kerja benda yang tak molek. Daripada menegahkan diri dia tu daripada kerja benda yang tak sepatut dikerja. Dapat menegakkan diri dia daripada kerja fahsya dan mungkar. Wal'iyazubillah min zalik. Maka dengan sebab semaya itulah dapat menegah. Dengan sebab semaya itulah kita duduk berjuruhnya. Bila kita berjuruh, kita baik, kita solah, kita duduk dalam keadaan yang baik, maka kita tak jatuh dalam kebinasaan. Tak jatuh ke dalam lubang-lubang neraka. Dengan sebab kita sembahyang itu. Begitulah bandingan seperti dengan cahaya itu tadi. Itu satu huraian ulama. Bahkan ada lagi beberapa huraian. Cuba kita tengoklah di dalam syarah Muslim yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Banyak sangat. Maka musannaf kita ni pun tafsir dia pun satu tafsir daripada beberapa penafsiran tentang hadis-hadis yang hadis ini. Maka tak apalah, yang pentingnya kita semaya, cukuplah zahir dan batin kita tu. Semoga dapat cahaya. Ada setengah ulama kata cahaya di sini cahaya pada hari kiamat. Kerana orang yang semaya tu ia akan bercahaya pada hari kiamat. Sehingga orang yang semaya tu nampak muka dia penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Dengar orang bercakap, kata, ni puak-puak semaya ni puak yang kuat semaya, ni puak yang ibadat dengan Allah dengan cara semaya. Muka dia bersinar, bercahaya, bernur. Setengah ulama kata nur sungguh, cahaya sungguh. Setengah ulama kata cahaya di dunia ni lagi. Maknanya di muka orang yang solat itu nampak kemanisan, nampak kesenangan, nampak orang panggil air muka yang penuh dengan nur dan cahaya. Berbeza dengan orang yang tidak sembahyang. Orang tak sembahyang nampak gelapnya muka, nampak keruhnya muka, nampak kecuknya muka, nampak hitamnya muka. Kerana muka dia tak pernah dibasuh oleh air sembahyang. Muka dia tak pernah rapat kepada lantai untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ia tak dapat nur. Itu macam-macam ulama duk hurai tentang hadis ni. Tapi yang kita pentingnya kita semayalah, jaga semaya baik-baik supaya Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita. Jaga kita. Itu dia, habis itu. Dan sabda Nabi SAW pula, Nabi ada sebut pula dalam satu hadis yang lain. Nabi katakan, sentiasa Allah Ta'ala tu sentiasa berhadap. Tengok kecek tu. Ni orang panggil hadis mutasyabih. Ni orang panggil sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan wajah Allah.
Tu sentiasa Allah berhadap atas hambanya dengan wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tilik kepada zahir, otak kita akan khayal-khayal berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan hadap kepada kita dengan wajah dia. Kita dah semaya, dia hadap kita tu, dia hadap kepada kita tu. Dia hadap kepada kita. Nampak Allah Ta'ala berhadap pula. Tu sehingga tak sunyi daripada khayalan kita berkaitan dengan Allah Ta'ala tu berjisim. Lalu tu ayat ni dikatakan hadis mutasyabih. Maka di sini ulama kita buat tafsir dah. Maksud dengan sentiasa berhadap ni kena hurai tulis itu. Sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan wajahnya wajah Allah, yakni buat gitu. Yakni sentiasa Allah Ta'ala memberi nikmat dengan secara besar dan banyak nikmat. Tu. Kerana manusia apabila ia berhadap kepada suatu pekerjaan, nescaya bersungguh-sungguh ia pada kerja perkara itu. Pada kerja perkara itu. Supaya kita ni lah. Kita ni kalau kita hadap muka, dak orang panggil. Kawan, kalau kerja satu kerja, kawan hadap muka sungguh-sungguh. Apa makna hadap muka? Maknanya buat sungguh-sungguh dah. Tak buat main-main. Tak buat main-main, kita beri perhatian sungguh kepada pekerjaan yang kita hadap tu. Tu maknanya kita hadap muka. Maka Allah Ta'ala Nabi sebut Allah Ta'ala hadap muka. Tu kecek kinayah dah tu orang panggil. Allah Ta'ala ni sentiasa berhadap atas hamba dia. Hamba dia. Dengan wajah dia. Hati kecek lagu tu maknanya Allah Ta'ala sentiasa beri perhatian. Allah Ta'ala sentiasa mengkurniakan nikmat dengan cara besar-besaran. Dengan banyak Allah Ta'ala kerja, Allah Ta'ala kita beri nikmat kita. Padahal ketika waktu lain pun Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Tapi teka semaya ni, beri dengan cara besar-besar. Supaya dah hadap muka dah. Kecek-kecek lagu tu, kecek kinayah tu orang panggil. Sentiasa Allah berhadap atas hambanya dengan wajahnya. Apa makna ini tafsirkan? Berhadap. Ini musanna kita pun nak alih juga. Kerana apa? Kerana dengan cara zahirnya memberi waham Allah Ta'ala tu berupa, Allah Ta'ala tu berjisim. Tak sunyi daripada khayalan itu. Lalu tu ayat tu orang panggil mutasyabih atau hadis akhbar yang mutasyabih. Lalu tu maksud gapo? Berhadap atas hamba dengan wajahnya, yakni dengan beri. Tu makna kita. Berhadap tu yakni dengan beri, dengan kurnia beri berbagai-bagai nikmat, bagai-bagai kurnia. Allah Ta'ala beri berbagai-bagai nikmat. Allah Ta'ala sentiasa beri berbagai-bagai nikmat. Tu kecek lagu tu yang mudah faham. Sentiasa Allah berhadap atas hamba. Bagi orang kampung, orang awam ni cukup dengan cara ni. Sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan wajahnya, yakni sentiasa Allah beri berbagai-bagai nikmat kepada hambanya. Allah Ta'ala beri berbagai-bagai nikmat kepada hambanya. Sentiasa Allah berhadap tu selama. Ini kait orang panggil bersakut dengan sentiasa. Allah sentiasa berberi. Allah Ta'ala sentiasa beri dan berhadap kepada hamba dia dengan berbagai-bagai beri nikmat. Selama berkekalan. Jadi berkekalan hamba itu di dalam sembahyang hamba selama berkekalan. Jadi berkekalan hamba itu dalam sembahyangnya
dalam sembahyang bagi hamba tu. Selama mana hamba tu berkekalan dalam sembahyang, selama mana bekerja, berkekalan ni jadi selama bekerja lah kita kata. Selama berkekalan, jadi selama sentiasa bekerja hamba dia dalam sembahyangnya, sembahyang bagi hamba. Selama mana hamba tu duduk dalam semaya, selama tu Tuhan banyak nikmat. Sebab tu kita mujurlah Allah Ta'ala kita boleh semaya. Salah satu cara untuk kita dapat berdamping diri kita kepada dia. Lalu itulah kata dia, oh nikmat banyak ketika tu. Ketika tu nikmat banyak. Tu kata dia, selama berkekalan dalam sembahyangnya, sembahyang bagi hamba itu. Apa maksud selama berkekalan dalam sembahyang? Yakni, tu tafsir maksud tu. Berkekalan hamba dalam sembahyang, yakni selama tidak meringan-ringan, yakni oleh hamba itu, tidak meringan hamba itu akan sembahyang. Tidak meringan-ringan. Apa maksud meringan-ringan? Tulis itu pula pada meringan-ringan. Yakni maksudnya, selama sembahyang hamba itu dengan cukup rukun dan syarat serta ada khusyuk dalam sembahyangnya. Serta ada khusyuk dalam sembahyangnya. Kalau kita semaya tak cukup rukun syarat, walaupun semaya dinamakan kita meringan-ringan semaya. Ataupun kita semaya di luar tu comel dah, tapi hati kita ingat rata-rata. Hati kita tu tidak tenang. Hati kita tu tidak tetap pada semaya tu dak. Bukan kita fikir perkara tu dunia, fikir benda tu benda ni. Maka dinamakan kita meringan-ringan juga semaya. Maka kecek dengan cara mudah-mudahnya, selama hamba dia semaya dengan cara betul, dengan kandak syarak, dan semaya tu dengan betul, dengan keredaan Allah Ta'ala, hati dia khusyuk dengan Tuhan. Selama dalam semaya dengan kelakuan tu, Allah sentiasa berhadap dengan makna Tuhan sentiasa memberi nikmat dengan besar-besar nikmat kepada hamba itu dalam semaya. Allahu Akbar. Sebab itulah Allah Ta'ala rayak pada ayat sebelum pada ni, ingat tak pada awal-awal kitab kita mengaji, Allah Ta'ala katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung dah bertuah dah orang beriman. Orang beriman yang semaya mereka tu khusyuk. Orang beriman yang semaya khusyuk. Orang semaya khusyuk ni butung. Butung kat mana? Salah satu cara butungnya, ketika dalam khusyukkan dia tu, Allah sentiasa berhadap dengan makna Allah sentiasa beri berbagai-bagai nikmat yang besar-besar. Tak butung lagi. Kita tak rasa. Nikmat yang Tuhan cuah mari, yang Allah Ta'ala cuah ketika kita semaya dengan cara khusyuk tu, kita tak tahu kata nikmat gapo kata. Banyak. Kadang-kadang dengan kita semaya yang khusyuk itu, Allah Ta'ala angkatkan bala daripada rumah kita. Kadang-kadang dengan semaya khusyuk kita tu, Allah Ta'ala menyembuh penyakit anak kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala ketika kita sembahyang dengan cara khusyuk tu, Allah Ta'ala tambahkan makrifat dalam hati kita. Allah Ta'ala tambahkan ilmu dan nur cahaya dalam hati kita. Kadang-kadang dengan sembahyang kita dalam kekhusyukan tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjagakan ahli keluarga kita daripada fitnah-fitnah. Kita tak tahu nikmat yang Tuhan beri ketika tu apa tu? Ya macam-macam. Ya tak nampak tapi berkesan, orang panggil. Nikmat hak Tuhan beri itu berkesan. Tu. Sebab itulah kalau kita perhati tengok kehidupan orang sembahyang walaupun dia miskin, walaupun dia orang susah fakir, tapi dia jaga sembahyang, kita nampak kata dia tu fakir,
Nampak dia kata makanan dia tu kurang cukup. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala beri nikmat lain-lain kepada dia. Kesehatan dia ada. Jarang nak masuk hospital. Anak dia berjuru. Kadang-kadang macam-macam laku-laku. Sedangkan orang yang tinggal semaya, kaya, duit banyak, kebun beratus-ratus, duit puluh-puluh juta duit dia. Oh, kaya raya. Sebenarnya tengok kaya molek. Tapi semaya dok, nampak saja di luar tu, kata dia tu senang. Nampak saja pada zahir, kata dia tu senang. Sebenarnya Allah Ta'ala banyak mencabutkan nikmat daripada dia. Anak deraka dia, harta benda, kadang-kadang rusak, beli perkara ni mari, mudah rusak. Macam-macam. Kadang-kadang dalam hati tenang tak tenang, duit banyak atas rumah. Duit tu dah simpan dalam rumah saja tu 100,000 lebih. Duit saja simpan dalam bank, dalam tanakan tu suku. Semaya tak semaya, hati nak serabut semua. Rumah 2 lapis, tak boleh tidur atas. Tak tidur atas. Sebab apa? Kalau tidur atas, takutnya pencuri masuk. Orang curi masuk malam-malam tak bunyi. Dia mungkin korek seka-seka pintu. Mari kita tak bunyi. Tidur depan pintu. Tidur di tingkat bawah. Tidur depan pintu. Depan pintu di rumah tu. Rumah besar tapi tidur di bawah. Duk jaga pintu. Jaga pintu takut pencuri masuk. Apa faedah kita buat rumah 2, 3, 4 lapis. Satu biliknya luar. Sengok berteluh 10 orang semua tidur pun tak ada apa lagi. Tapi itu adalah kesusahan. Kerana apa? Kerana sembahyang kemasalan. Kita kurang lagi. Kita kurang guna semaya. Atau semaya kita kurang berkualiti lagi. Tak ada jadi kunapap lagi semaya kita. Sebab itulah orang yang hidup nampak rupa zahir dia miskin. Tapi dia jaga sembahyang. Sebenarnya nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala tu macam-macam. Hati dia tenang. Hati dia tenang weh. Nak rakyat weh. Hati tenang. Nampak kata sikap buruk je. Pergi masjid ngok-ngek. Tenang dah tu Allah. Berbeza dengan orang bawa kereta. Kereta harga mahal-mahal. Tu. Kereta pun macam-macam. Kereta ben, kereta tu, kereta ni. Tapi tak semaya. Bila dia selisih dengan orang semaya tu, dia akan timbul perasaan dekinya kehidupan. Allah, dekinya datuk tu. Nampak sikap buruk je, bersikap buruk je. Tapi nampak muka dia penuh dengan ketenangan. Aku ni nampak dalam kemewahan tapi serabut sama hati. Kerana ni ada perbezaan dah tu. Masya Allah. Sebab itulah jangan kita pelekeh semaya. Ketika semaya tu nikmat yang diberi oleh Allah bermacam-macam. Sama ada nikmat zahir dan nikmat batin. Tu macam-macam. Sebab itulah kita kena jaga selama kita dalam semaya tu kita berbanggalah bahawa kita tu sentiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sedar perkara ni, dia rasanya tak seberti semaya. Tak setinggal semaya. Tak seberti. Wasa nak semaya sokmo-sokmo. Wasa nak semaya sentiasa semaya. Dia rasa lagu tu sebab apa? Sebab apa? Sebab dia ingat kata rahmat Allah sentiasa turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala kurniakan hati kita lah ketenangan tu. Dapat hati kita tenang juga. Sebab itulah ahlullah. Orang yang sampai kepada Allah, mereka tu suka. Kita contoh Nabi kita SAW je. Dan segala para sahabat je. Mereka duk bercakap menyaku. Ketika duk bercakap menyaku dalam Madinah, bila dengar bilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada cop tinggal cop, ada penyaku tinggal penyaku, macam-macam. Ada bajak tinggal bajak, duk kerja gapo pakai letak barang di situ. Para sahabat pakai bukti barang. Bukan kata, buat sikit lagi buat sikit lagi nanti wisuda kau pergi semaya. Dah, mereka dah. Para sahabat ni bila dengar azan, bukti. Ada sekadar mana? Kau dah tu. Nanti kita sambung lepas semaya. Kerana hoknu besar. Wala zikrullahi akbar. Ingat ke Tuhan tu lebih besar. Lebih besar pada segala-gala perkara. Dia sedap hoknu lagi. Dia sedap hok tu lagi.
Sebab tu demo tu berjaya tu. Sehingga Allah Ta'ala redha kepada mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha puak-puak demo tu. Masya Allah. Maka kita pun nak tu redha kita juga lah. Tiru jalannya sahabat. Lagu mana cara dia. Ni kita Allahu Akbar. Kacau lagu. Pelamat petakhir. Takhir tu dekat lah habis waktu. Takhir sangat dekat-dekat lah habis waktu kita. Tengok je dulu. Lepas tu sekarang lah ni ada macam-macam application ke. Application dalam telefon tu sebenarnya Allah Ta'ala beri kemudahan kepada umat akhir zaman ni sehingga dapat tengok waktu dengan cara mudah. Orang dulu sekurang-kurangnya kena tengok takwim. Takwim tu susah dicari. Apabila ada takwim satu tu Allah ingat jaga hak tu lah tengok waktu. Duk dapur, duk kerja-kerja, pergi tengok takwim. Masuk tak lagi ni? Masuk tak lagi ni? Nak susah dapat. Kerana nak jaga waktu sembahyang. Tapi kita ni mudah lah ni. Ya Allah, mudah sungguh. Ada application tu application ni. Cara semaya, orang baik pula jaga. Subuh pun orang baik jaga. Zuhur pun orang baik jaga. Sebenarnya banyak kemudahan. Tapi kemudahan yang diberi oleh Allah tu, kita guna tak betul dengan murad. Tak betul dengan kehendak syarak. Tak betul dengan apa yang Tuhan redha. Sebab apa? Sebab kita tekan juga application untuk tengok waktu. Tapi tengok untuk mentakhirkan waktu. Tengok untuk pelamatkan, untuk mentangguhkan waktu. Tengok asal. Berapa minit lagi? Tengok telefon stah. Berapa minit lagi? Nak habis. La ilaha illallah. Bukan cuba tengok telefon stah. Berapa minit lagi? Nak masuk maghrib. Aku nak sembahyang maghrib dah. Berapa minit lagi nak masuk isya? Aku nak sembahyang isya dah. Berapa minit lagi nak masuk subuh? Aku nak sembahyang subuh dah. Tu sebenarnya kita nak pergi kat tu. Tapi dah kita kemudahan yang Tuhan beri kita guna kot lah. Cuba tengok berapa minit lagi nak habis zuhur. Aku tak sembahyang zuhur lagi ni. Cuba tengok berapa minit lagi nak habis asar. Aku tak sembahyang asar lagi ni. Allahu Akbar kita. Bila tekan, tengah jam lagi. Dah lagi. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Bila tekan lagi. Sejam lagi. Dah lagi. Allahu Akbar. Mana ketenangan yang akan dapat. Sebab tu akhir zaman kita semakin hari semakin tergila ke dunia. Semakin hari semakin kita tergelar dalam kelalaian dunia. Sebab apa? Sebab semaya kita kurang berkualiti. Semaya kita kurang power. Tak ada power mana untuk menghasilkan cahaya dalam hati kita. Dan untuk menghasilkan nikmat-nikmat Allah yang beri kepada kita tu. Allahu Akbar. Baik patut kita renunglah. Patut kita insaf semaya kita. Semoga Allah Ta'ala jagalah. Janganlah kita ni termasuk dalam orang yang meringan-ringankan sembahyang. Dan tahu kita daripada ini. Dan tahu yakni faham kita. Kita faham. Dan tahu kita yakni kita faham. Daripada ini sabda Nabi. Kita faham daripada sabda Nabi dua-dua hadis ni. Hadis pertama Nabi kata semaya tu cahaya nah. Hadis yang kedua Nabi kata Allah Ta'ala sentiasa beri nikmat kepada hamba dengan cara besar-besaran nah, selama hamba tu duduk dalam keadaan sembahyang. Maka kita faham daripada hadis ni, fahamlah bagi orang yang dicampurkan fahaman tu. Orang tak faham sepaksa. Tahu daripada ini bahawasanya tak rojak. Kita tahu kata sembahyang tu sangat besar pedahnya, pedah sembahyang. Sangat besar pedahnya. Sangat besar pedah kegunaannya sembahyang. Pedah dia tu besar. Besar pedahnya. Tulis pada besar pedah. Yakni pedah pada dunia dan akhirat. Dua-dua. Faedah pada dunia dan akhirat. Bukan faedah dunia saja. Faedah akhirat ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faedah dunia, selamat kita.
Kalau semaya kita tu dapat cegah kita daripada fahsyak. Orang semaya, dia tak berlaku zina masalah. Selamat dah dia. Tak dicela oleh orang. Tak dituduh oleh bapak bagi perempuan tu. Tak dikata itu ini. Cegah kita daripada mencuri. Selamat dah kita di dunia ni. Daripada ditangkap oleh polis. Daripada dimasukkan penjara. Tu dunia kita pun selamat. Dunia kita pun faedah dah. Apatah lagi di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu. Sangat besar faedahnya. Faedah semaya tu. Besar tu. Besar faedah dia tu. Besar faedah bagi diri kita. Diri kita. Jadi kita yang sembahyang tu lah. Diri kita yang sembahyang. Faedah dia besar sangat bagi diri kita. Dunia pun dapat faedah. Akhirat sama telah. Besar lagi. Allahu Akbar. Faedah besar. Faham di dua hadis ni pun cukup dah. Cukup dah dua hadis ni untuk jadi panduan kepada kehidupan kita harian. Untuk tidak melengah-lengah dan untuk kita jaga semaya dengan baik. Lagi mesenang ia. Lagi pula ni. Dapat faedah, besar faedah. Lagi, ni atau pada sangat besar faedah. Lagi mesenang ia sembahyang kita tu. Mensenang. Memberi kesenangan, memberi tenang. Mensenang, menghening akan hati orang kepapaan. Orang kepapaan. Dan yang susah. Orang yang kepapaan. Apa makna orang yang kepapaan? Yakni tulis itu. Yakni orang-orang yang hatinya tidak selamat daripada sifat-sifat yang tercela. Hatinya tidak selamat daripada sifat-sifat yang tercela tu. Orang papa, bukan ke papa orang yang tak ada duit tu dak. Orang papa yang tak ada duit ni sebenarnya papa sungguh bukan papa yang di hati. Kalau kaya pun kaya hati, bukan kaya duit. Hak Nabi katakan laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya harta benda, bukan dikira kaya. Kaya tu di hati. Kaya di hati. Apa makna? Dia rasa cukup dah dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dia banyak ni, alhamdulillah sudah cukup. Tidak gila-gila banyak-banyakkan lagi. Allah Ta'ala mutu kita kadang ni, alhamdulillah cukup. Tidak memburu-buru dunia nak cari hak mahal lagi dah. Allah Ta'ala kata kita kadang ni, cukup. Allah Ta'ala rumah kita kadang ni, cukup. Allah Ta'ala harta makanan kita kadang cukup. Tidak memburu-buru nak cari yang lebih lagi. Hak tu orang panggil orang kaya hati. Lalu tu, Nabi kita kata, semaya ni dapat mensenang hati orang kepapaan. Dan yang susah hati. Maksud yang susah hati. Hati orang yang susah. Hati orang yang kepapaan dan hati orang yang susah. Orang yang susah hati itulah. Siapa ke orang yang kepapaan tu? Daripada ahli tasawuf. Ahli tasawuf, yani maksud ahli tasawuf ni bukan kata orang hok duk dalam keadaan zahid dunia, orang hok duk ponok tak pergi mana-mana, orang yang duk ponok mengaji semata-mata tak ada kerja tu dak. Hati ahli tasawuf ni orang panggil orang tulis situ pada ahli tasawuf, yani orang yang hendak berjalan kepada Allah dan kepada akhirat dengan selamat. Itu tasawuf dah. Bukan tasawuf orang yang pegang wasubah semua tak letak-letak. Orang yang kai subah dia besar baku. Allah, bukan maksud tu. Itu satu orang panggil satu juzuk untuk dia senekkan diri. Mana cara-cara dia ya. Cara-cara dia ya. Cara nak jaga diri dia ya.
Sebenarnya ia ada buah tasbih. Bila ia pegang buah tasbih, tangan dia akan sentiasa bergerak. Bila tangan dia bergerak, takkan mulut nak duduk dia. Mulut akan bergerak juga berzikir. Itu cara nak menolongkan dia. Untuk menolongkan dia sampai kepada Allah, ya. Bukan bermakna tasawuf tu orang pegang buah tasbih tak letak-letak. Orang yang berjubah-jubah tak bercak-cak. Tak. Orang yang pakai apa? Pakai kasubah, sabako. Tak, bukan maksud tu itu satu. Orang panggil satu pakaian ya dalam adab-adab dan cara-cara mereka. Cuma bukan maksud tasawuf lagu tu. Ahli tasawuf orang yang ingin untuk berjalan kepada Allah dan untuk hadap kepada akhirat dengan selamat. Tu orang tasawuf. Kita nak hadap ke akhirat selamat. Selamat kita bukan selamat di luar saja. Hati kita tu kena selamat. Allah Ta'ala kata kerana Allah Ta'ala kata pada hari kiamat tu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat tu ingat nah, hari tu tak berguna lagi harta-harta yang banyak. Ada banyak mana pun kebun beratur-ratur kebun dia lagi, kebun getah lagi. Harta tu dalam bank pun berjuta-juta. Pada hari kiamat Allah Ta'ala kata tak berguna dah duit tu. Tak berguna dah. Kekayaan, kemewahan dunia tu. Wala banun. Dan anak-anak kita yang ramai anak cucu tak berguna dah. Dunia ni berguna lagi anak cucu. Bila orang tu anak cucu ramah, oh kelebai. Orang tu anak cucu ramah, oh berbangga dengan anak cucu dia. Kami ni, keturunan kami ni ramai. Tu, oh dalam kampung tu, kampung ni setiap kampung bukan orang luar. Orang kita belaka. Maknanya, orang kita saja. Tengok anak cucu ramah. Ya berbangga boleh. Tetapi pada hari kiamat Allah Ta'ala kata, tak bermanfaat lagi, tak berguna lagi. Yauma la yanfa'un malun wala banun. Tak berguna lagi harta dan anak-anak cucu. Illa malaikat yang bergunanya man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah. Orang yang datang ke akhirat untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Datang dengan qalbin salim. Datang dengan hati yang selamat. Selamat daripada sifat-sifat kecelaan. Maka duk pisah hok ni lah ulama tasawuf ni. Duk pisah nak selamat hati ni. Ulama fiqh dia tolong selamat amalan luar. Ulama tasawuf dia tolong selamat hati. Tu nak kita jalan lagi dengan selamat. Tu je. Maka ahli tasawuf orang yang nak jalan kat tu. Kita pun ahli tasawuf dah ni kita ni. Moga kita nak selamat juga. Maka kena guna cara jalanan-jalanan dia. Jalanan-jalanan dia. Hak dia kata torekat tu. Jalanan cara-cara dah tu. Masih letak cara tu tak berkeluar dari perjalanan agama lah. Cara untuk nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je. Tu saja. Sebab itulah ahli tasawuf hati mereka sentiasa papa. Dia merasa lagu tu. Hati mereka tu lagu kepapaan. Yakni hati yang tidak selamat lagi daripada sifat kecelaan. Tak selamat lagi daripada ujub ria, tak selamat lagi daripada marah, tak selamat lagi daripada gila ke dunia, macam-macam sifat dan susah. Kesusahan hati daripada ahli tasawuf. Maka semaya ni tenangnya. Tenang. Dapat mensenangkan hati daripada ahli tasawuf. Ahli tasawuf mana? Ahli tasawuf yang telah membaiki hatinya, hati ahli tasawuf tu. Membaiki hati itu. Yakni membaiki daripada sifat-sifat yang tercela. Membaiki daripada sifat-sifat yang tercela. Mereka nak baiki diri. Orang nak baiki hati, salah satu cara untuk baikinya semaya. Solat. Moga semaya ni kita minta tolong dengan Tuhan dah. Kita tak kuasa untuk baiki sifat celah hati kita. Kita ni nak berjuru ni tak kuasa nak berjuru dengan diri kita. Malaikat kena minta tolong dengan Tuhan. Lepas tu nak minta tolong dengan cara mana? Tuhan katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mau minta tolonglah ke Tuhan.
minta tolonglah kerja emung tu dunia akhirat, minta tolonglah dengan cara semaya sobar dan semaya ya cara minta tolong dianya. Dengan sebab kita semaya khusyuk kepada Allah, Tuhan selesai masalah kita. Sebab tu ni Tuhan beri nikmat dah. Ya Allah, aku ni, ya Allah, aku hadap kepadamu. Aku tidak minta tolong yang lain daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Akan dikau je kami sembah dan akan dikau juga kami minta pertolongan. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah ya Allah selesai segala masalah aku, ya Allah. Dengan sebab kita khusyuk kepada Allah, tu selesai masalah kita. Tong teng. Soal masalah tu, masalah ni selesai. Tu dia. Lebih lagi masalah ni tak pergi ke mana. Corona, COVID ni tak pergi ke mana. Oh, serabutlah. Kalau tu beg luar, takut jangkitan wairah tu, takut terkena penyakit tu. Duk rumah buat gapo? Semaya sunat, semaya hajat, semaya taubat. Wahakaza, kita buat minta tolong dengan Tuhan. Tapi Allah Ta'ala katakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi ingatlah, semaya ni jadi rasa berat. Akan rasa berat. Malaikat orang yang khusyuk, ya dah. Bila orang itu khusyuk, hati akan rasa ringin ya semaya. Maknanya mudah sangat. Tu orang tu Allah Ta'ala akan jaga. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita lah dah. Tenang hati kita dengan semaya. Sebab tu Nabi kita SAW, Nabi kita ni lah. Nabi kita bila Nabi duduk di luar, bila tu baik lepas pada semaya, Nabi pun duduk sekali dengan sahabat tu lah dah. Buat kerja tu kerja ni. Duduk tunai hajat orang tu orang ni. Duduk dalam rumah dia. Tapi di luar pada semaya tu, nisbah kepada dalam semaya tu, Lek luar semaya dengan di dalam semaya, bagi Nabi SAW, Nabi suka lagi nak duduk dalam semaya. Nabi kita rasa tenang hati lagi bila dapat berhadap dengan Allah dalam sembahyang. Nabi kita rasa tenang hati hak tu lagi. Nabi tenang hak ni. Padahal hati Nabi ni sudah tenang dah. Duduk di mana-mana tempat pun Nabi dapat kesenangan. Hati Nabi kita sudah sampai kepada martabat yang tertinggi dah. Tidak berbimbang lagi dengan dunia. Nabi kita. Tapi dalam keadaan itu, sedap dalam semaya lagi pada luar semaya. Sebab itulah bila masuk waktu Nabi tekan kepada Bilal tu. Bila masuk waktu Pak Nabi kata, "Hailah, Bilal, cepat. Ba. Arihni bis salah, ya Bilal. Arihni bis salah, ya Bilal. Hei Bilal, tenangkan hatiku. Tenangkan hati. Tolong tenang hatiku dengan semaya." Apa makna? Baiklah, nak semaya dah. Nak tenang dah. Padahal bukan tak tenang di luar pun. Tenang dah. Tapi dah sedap lagi dah semaya Nabi. Sejuk mata hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak usaha diri kita tu, nak berada keadaan tu. Kita nak keadaan tu. Dan apabila mereka itu ahli tasawuf. Yang ni orang itu tadi. Orang kepapaan atau ahli tasawuf, ahli ibadat tu lah. Apabila mereka itu termasuk kita dah ni. Kita ni dah mengaji ni jadi ahli tasawuf lah ke? Bukan kata ahli tasawuf ni orang yang mengaji kawan bukan ahli tasawuf. Ayat ahli kata lagu tu tak kena. Kita semua ni jadi ahli tasawuf lah ke? Mungkin nak hadap ke akhirat dengan selamat belaka ni kan? Nak selamat daripada sifat wujud ria takabur belaka ni kan? Tu jadi tasawuf belaka lah kita ni. Dan apabila mereka itu masuk sembahyang, jadi mulai sembahyang, maksud masuk ni mulai. Apabila mereka itu ahli tasawuf, mulai sembahyang, bila akad takbir Allahu Akbar, mula. Bila mula sembahyang, nascaya hilang di hatinya, hati mereka itu. Hilang di hati dia. Apa makna hilang di hati? Jadi hati mereka tidak ingat. Hilang, maksud hilang ni, tidak ingat di hatinya, tu hilang. Saya tidak ingat di hatinya, hati mereka tu. Hati mereka tak ingat gapa-gapa lah. Tak ingat apa? Hilang sekalian perkara yang digemat dan yang dikasihi daripada dunia. Sekalian perkara yang digemat. Yang disuka oleh hati. Perkara yang digemarkan, yang disuka oleh hati. Gapo perkara yang digemar? Tulis situ.
Jadi seperti harta-harta dunia. Tu harta dunia tu gemar. Duk nego nak ke duit. Tu. Duk menego ni orang duk laku di kedai tu. Orang masuk banyak tu. Sedang laku tu. Tu pelanggan-pelanggan, customer-customer duk marah tu. Banyak. Kebetulan orang best semaya. Allah nak tinggal pun saya. Banyak tu maksud ni. Ujian Tuhan tu. Cuba perhati. Tegak orang best tu ramai orang masuk kedai. Jadi pelik juga. Ujian betul hati kita. Hati kita Allah. Masya Allah Tuhan nak uji iman kita. Ketika orang tak best tu. Orang tak azan tu. Allah. Maksudnya. Bila orang azan mula nak ada seorang dua masuk. Tu dia. Allahu Akbar. Lalu tu gemar kepada harta benda. Tapi bagi mereka ni bila angkat takbir, hati mereka tak ingat dah perkara tu. Kedai mereka bersama mana pun mereka tak ingat dah. Duit mereka banyak mana pun tak ingat dah. Ni kita ni duk bila duit belai-belai dalam hati. Kalau semaya tu bila saat ni nego masuk dalam tanakan. Masuk dalam bank ada berapa dah? Dalam bank ada 10,000 tu. Bank ni ada 10,000, bank ni 20,000. Kalau capur 30,000. Duk bila duit dalam semaya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mereka ni hilang di hatinya sekalian perkara yang digemat dan yang dikasihi. Dan perkara yang dikasihi. Apa yang dikasihi ni seperti anak dan isteri mereka. Buat gitu. Seperti anak dan isteri mereka. Anak bini tak ingat dah. Bila mula semaya tak ingat dah. Tu. Allahu Akbar. Kita dah ingat anak sekolah tak ada gimmick lagi. Semaya-semaya dah beri mail ke anak tu. Beri mail ke anak tu. Tapi bagi mereka ni luput kebimbangan semua perkara. Hak mereka gemar, mereka kasih, mereka hilang habis di hati mereka. Gapo perkara tu? Daripada dunia ni bayan pada perkara tu. Kalau kita kira ngaji nahu. Kalau ngaji ibarat lah. Daripada dunia, segala dunia hak dia gemari, segala dunia yang mereka kasihi, hilang di hati mereka semua perkara tu. Hilang tu mereka. Adapun kita ni Allah jauh lagi lah. Jauh pun kena usaha lah. Kena usaha. Bukan kata bila jauh dah menyebabkan kita putus harapan. Habis semangat putus harapan. Jangan. Allah jauh lah aku. Tak ada dah nak hamak demo ni. Tak ada dah nak widan ke demo ni. Tak ada dah kepada mereka tu. Pakai berhenti. Jangan. Kita mengaku kalah tu berarti kita mengaku untuk dicampak diri kita ke dalam neraka lah tu. Kita tak akan mengaku kalah benda ni. Kita tak akan mengaku kalah. Selama mana ada nyawa, selama berharap kepada Allah untuk diangkatkan perasaan hati itu, untuk mendapatkan kekhusyukan dalam semaya. Yang rasa putus harap, tak boleh. Bahkan hati mereka itu, hati demo tu menghadap, yakni mengingati kepada Allah jua, ingat ke Tuhan je, tak ingat ke muka lain. Lupa habis. Cuba tengok Nabi-Nabi semaya, para sahabat semaya lagu mana. Tu Allah. Lupa habis. Tu lupa. Tu saya tengok ada setengah sahabat tak ingat dalam kitab ni ada sebut juga, tak ingat saya lah. Ataupun musnah kita barangkalinya musnah tidak ambil masuk dalam ni. Ada setengah sahabat Nabi SAW, dia kebun dia tu ada banyak. Kebun buah tamar dia tu banyak. Allahu Akbar. Satu hari tu dia semaya je pergi kerja lah dah. Kerja je menanam, duk baja, duk berjiru dalam kebun dia tu. Kebun dia tu luas, sedap. Kebun dia kayu buah tamar penuh. Sahabat Nabi di Madinah. Ada seorang sahabat Nabi. Tak ingat nama dia. Lalu tu ketika dia semaya tu ralik dengan Allah. Ketika semaya tu orang panggil tenang hati dia, khusyuk dengan Tuhan. Tiba-tiba satu kali tu ada seekor burung duk terbang pergi mari dalam kebun dia. Dia moga kebun yang dia panggil kebun yang subur le Arab ni dia payah cari. Dia panggil suasana pada pasir ke.
bila kebun tu hijau gak, tempat tu pakat beripung burung-burungnya, burung akan pakat beripung di tempat tu. Pakat beripung, pakat duduk di tempat tu. Maka dia pun tengok burung, kita litah tengok burung. Bila tengok burung duk ralik dengan burung hak tu bagi mari tu. Dia semaya baca-baca gila lah. Dia tengok burung dalam ketika dia semaya tengok burung duk lalu-lalu mari. Akhirnya dia teringat kepada Allah. Ya Allah. Allah. Siap dah hati tu lalai dah sikit. Bukan semua, lalai sikit, ralik sikit. Dia tengok burung je. Allah, sesar dia. Sesar dia. Lepas pada wisalah, duk ingat hak tu. La ilaha illallah, aku tak tahu kebong ni, kebong, nate kebong ni. Sebab mung ni lah wak aku tak ingat ke Tuhan. Sebab mung ni lah wak aku ni tak khusyuk ke Tuhan. Akhirnya, dia datang ke Nabi. Makanya sedekah kebong tu sah ke Nabi. Ya Rasulullah, kebong ni wak aku tak ingat ke Allah. Kebong ni wak aku ni lalai daripada semaya. Aku wakaf. Aku hadiah. Kebong ni semua kepada orang Islam. Maknanya wakaf untuk sabilillah. Tak murah. Tengok siapa tahu. Tu demo. Kita Allah. Jok di awal takbir tu lagi dah. Allahu Akbar. Lepas pada bar tu mula ingat go tu ganing dah. Teka Allahu Akbar tak apalah. Ingat lagi aku semaya fardu. Ya muga syarat tekeh tu. Syarat mewajib, kena qasak, kena takrud, kena ta'yin. Tak qasak, tak takrud, tak ta'yin, tak sah semaya nah. Oh, kena qasak aku semaya. Takrud fardu, ta'yin, zuhur. Aku semaya zuhur. Kena tahu hak tu. Dengan sebab syarat tekeh ya tu baru ingat. Kalau syarat tak tekeh, di Allah tu lagi dah hati duk kot lain. Hati kita duk kot lain. Allahu Akbar. Ni lepas pada bar mula. Tong teng. Kalau orang di rumah tepi kita buka lagu, buka radio, buka televisyen, buka TV, buka toratak, buka tu buka ni. Kau dah ingat hak tu? Dah dengar hak tu? Berita COVID. Duk semaya dengar berita COVID. Oh banyak dah weh tanding weh. Oh banyak dah weh. La ilaha illallah. Duk ingat ke muka lain? Kita ni hati kena beki banyak. InsyaAllah mudah-mudahan hari kita mengaji. Allah Ta'ala semakin hari semakin kita dapat pertolongan daripada Allah. Sehingga kita dapat terangkat hati kita tu daripada satu pangkat kepada satu pangkat yang lain. InsyaAllah Ta'ala. InsyaAllah. Tengok. Dan kerana inilah. Sikit dah Dan kerana inilah Tuhan paksa kita. Allah. Kerana inilah Tuhan paksa kita supaya kita suruh ahli kita semaya. Allahu Akbar. Dan kerana inilah. Apa kerana inilah? Kerana inilah. Yakni kerana sembahyang itu. Kerana sembahyang itu sangat besar faedahnya. Tu kerana ini. Nanti maksudnya. Kerana inilah. Jadi kerana sembahyang itu sangat besar faedahnya. Sebab ni. Sebab ni lah. Sebab sembahyang ni faedahnya besar gitu lalu ni. Kerana inilah. Tuhan Allah Ta'ala paksa kita. Apa paksa? Mensuruh, mewajibkan kita. Allah Ta'ala paksa dan mewajib kepada kita ni. Kita ni siapa? Kita ni, yakni kita suami-suami dan bapak-bapak ni. Tu makna. Kita jadi kita pemimpin keluarga. Senang lagu tu lah. Sepaksa kita pemimpin keluarga. Kita sebagai ayah. Kita sebagai suami. Allah Ta'ala paksa kita. Paksa buat apa? Supaya kita suruh ahli kita. Jadi anak isteri kita. Sembahyang 5 waktu. Allah Ta'ala suruh kita semaya mung tu diri mung tak apalah. Mung tu kena semaya dah. Tapi tak memadai sekadar diri mung. Mung tu kena suruh lagi orang yang di bawah jagaan kamu. Yani ahli-ahli kamu. Anak isteri kamu.
Tu kena suruh semaya kata. Bukan kata ayah berjuru, anak tak semaya ikut dia. Ayah ni semaya tak berhenti, bini tak biasa semaya ikut dia. Nak buat gana bini besar pada tok laki. Tak jadi tu. Tak jadi tu. Kalau isteri tidak sembahyang, ni kira dia isteri dululah, yang kira tok laki lagi. Ada juga kadang-kadang bini rajin, tok laki malah haid. Ada juga tok laki rajin, bini malah haid. Tapi lagu mana wakat rumah kita sekarang ni wallahualam lah. Kita takdir sajalah, tak usah letaklah di pia-pia pun. Kita fardu takdir. Kita fardu takdir, kita kedai lagi. Kalau tok laki rajin semaya, bini malah ajak semaya pun malah jekah dia pula ikut aku. Pergi semaya adik. Ikut aku lah. Pergi semaya adik. Dah tu. Bining lagu tu tok sawak bakor lah. Tok sawak bakor lah. Tu lepas-lepas we dah mulai. Lepas-lepas we dah mulai. Kasyai duk pegai taruh pun nampak tak ada manfaat dah. Kasyai pegai taruh pun nampak tak ada faedah. Kecek ni bukan tujuan nak we bercerai, ni tujuan nak we bining tu rajin mari kata we sama-sama dah. Ya. Tujuannya begitu. Kerana kita masuk syurga ni bukan kita sorang. Kita kena heret belakang weh. Tak kira tok laki duk syurga, bini duk neraka, tak say juga. Kita nak jadi satu keluarga. Bini pun, tok laki pun semua dari syurga. Anak pun dari keluarga kita. Semua keluarga kita, keluarga di dunia dan keluarga sampai ke akhirat. Kita nak situ kan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala apa dia perintah kita supaya kita suruhkan kita akan ahli keluarga kita tu sembahyang. Suruh tu paksa tu dengan takluk kepada paksa. Allah Taala paksa kita dengan firman Allah Taala tu yang kata kena ini musnah kita ambil maksud mari saja. Ya tak nakal ayat Quran mari dah. Kalau ayat Quran tu adalah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ayat Quran ada sebut kita. Wa'mur ahlaka maksudnya suruhlah hei orang yang beriman, suruhlah ahli engkau akan anak isteri engkau. Mung suruh anak bini mung, suruh dengan sembahyang, suruh semaya. Anak kita kena suruh semaya dah. Suruh bila? Jangan nanti suruh ketika dia balik. Ni nanti suruh dia ketika dia umur 15. Nanti suruh dia ketika dia umur balik. Jangan. Nabi suruh kita, suruh anak kita jauh daripada umur 7 tahun lagi. Mur auladaka bis salati idza balagu sab'an atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, suruhlah kamu akan anak-anak kamu semaya bila mereka sampai umur 7 tahun. Bila dia umur 7 tahun, kita kena mula suruh dah. Dek, semaya tak pergi subuh? Dek, bangun subuh pergi. Tu, mek bangun dah tu. Pergi semaya. Bila zuhur, adik semaya zuhur dah kah? Tu menekan dia, buat penekanan kepada dia. Dek, asar tak lagi? Pergi asar dulu, nak pergi main asar dulu, tak boleh suruh dulu. Jangan duk pukul dia lagi. Jangan dia buat apa kasar-kasar lagi. Suruh ya. Kadang-kadang dia semaya, kadang-kadang dia tinggal gitulah. Tapi Allah Ta'ala Nabi kita tu nampak kata kita amati dengan semaya. Amati aja. Mur auladaka bis salat idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu ashran atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bila umur sampai 10, umur anak kita sampai 10 tahun, ketika tu jangan sekadar suruh. Kerana budak ni kau besar kau kerah kepala, kaedah dia dah. Kau kaedah dia. Kau besar kau kerah kepala. Kalau nak guna cara dulu tak jadi dah. Ni sekadar umur 10. Kalau umur 13 kerah kepala lagi. Kalau umur dia tu 15 kau kerah lagi. Kau kerah semacam. Kalau orang tua tak pandai, dia asal tu kerah sama. Lalu tu Nabi kita suruh buat tertib lagu ni.
Murru auladakum, suruh anakmu sembahyang bila dia umur 7. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul olehmu akan anakmu tu. Mu kena rodai dah. Idza balagu asran. Semaya ni kalau mereka tak semaya mu kena rodai dah. Tapi rodai dan pukul ni bukan suruh pukul sampai ke berdarah. Bukan suruh pukul sampai kecur bekak-bekak kaki. Suruh pukul sekadar ajar. Orang panggil pukul winapak kata kita ni bersungguh. Hai. Sebab tu dah disunatkan kita bergantungkan rotan-rotan tu. Kayu-kayu rotan tu kena gantung di rumah. Sunat kita gantung. Bubuh dalam mari, gantung tempat tinggi-tinggi. Wak isyarat kata, jangan wak mai-mai dengan semaya. Tu, kalau wak mai tu balasan dia. Tu balasan dia. Kadang-kadang kita roda dulu sekali, gerup. Tu kau dah pukul ajar dia jelah. Gerup kali pertama. Kali yang kedua, anakmu lagu dah. Tak boleh ni. Tagi ayah. Setelah lagi ayah. Ya wak turun kayu tu sakit lakunya. Lalu tu bawa video tu bersungguh dalam semaya. Nabi suruh pukul. Kita Allahu Akbar. Kita ni tidak kerja mengikut ajaran Nabi tu. Sampai tu anak duk degil-degil tu. Kita tak ada amati hak tu. Kita dah halak dia, duk makan, duk tengok kartun, ikut dia. Yang duk pergi main rumah orang sudah, duk rumah yang pergi rumah orang. Mu nak tengok game, mu nak main game, mu nak tengok kartun pun, ikut mung lah. Allah. Sampai ke anak pun jadi tak amati dengan semaya. Apabila dia umur 12 masalah, kita baru nak suruh, dia kerah dah lah. Dia kerah. Dia kata kan, ayah, tekan dia umur 7, 8 tahun, 9 tahun tak ada suruh-suruh. Baru nak menekan tekan ni. Apa pula? Tengok. Ya kerah dah. Ia akan jadi degil. Sebab tu Nabi ajar kita buat tertib lagu tu. Rodai. Pukul. Orang panggil gantung. Disunatkan menggantung. Gantung kayu dalam rumah tu isyarat orang ni. Kena gantung. Tapi gantung molek tinggi sikit lah. Mau esok hilang. Esok tu hilang. Gimana dah kayu? Bawa lari di anak lah. Anak menusuk. Tu tak boleh ke? Kena jaga molek. Tu jaga tu. Nabi suruh kita. Pak isteri pun supaya juga. Isteri pun kena ajar dia. Bukan kata bila bini tak semaya wajib kita tak wajib datuk laki, kerana kewajipan masing-masing tu bukan tu. Bukan tu. Tu cuma sehingga ada khilaf ulama tu je. Masalah duk khilaf ulama bila isteri adakah bila isteri tak sembayang, adakah wajib di atas suami itu tegah dan juga melarang atau menyuruhkan dia semaya? Tu dia. Adakah wajib? Maka jumhur ulama kata wajib. Ada juga sebagai ulama kata tak wajib suruh dia, kerana kewajipan masing-masing atas diri. Maka sama masing-masing kena tanggung di atas kesalahan diri masing-masing. Lalu tu tak wajib. Bagi isteri lah, anak tu wajib. Tapi isteri tu. Tapi jumhur ulama kata wajib kena suruh. Kerana Nabi suruh. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang kita nampak kemungkaran, kita boleh ubah, kita ubah dengan tangan kita. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak kuasa ubah dengan tangan, kita ubah dengan lidah kita. Kata nasihat kepada dia. Fa illam yastati', kalau tak mampu lagi dengan tutur kata kita, fa biqalbi, hati kita tidak redha dengan maksiat itu. Maka ulama kata, isteri ni bukan orang luar. Kamu akan kuasa semata-mata kerana isteri kamu kuasa. Tidak ada dakwa alam yastati' tu, tidak ada dakwa tak kuasa tu dah. Lalu itulah kita kena tegah kemungkaran tu juga. Kena tegah kemungkaran tu. Tu kena jaga. Ni. Tapi masa Allah berlakunya, Allah tok laki tu tak semayanya, bini rajin. Bini ni tak tinggal. Semaya. Kalau semaya, kalau bulan Ramadan ke Allah, tarawih tak berhentilah bininya, cukup 30 hari. Tok lakinya lapar, boleh 5 malam. Right?
Tu. Tak apalah kita kata semaya tu sunat, tapi hak wajib ni pun kadang-kadang tak mati juga. Abang sendiri. Tu dia. Allahu Akbar. Tu. Maka Allah Ta'ala suruh kita, suruh ahli. Pahamnya kita sendiri tu kena kuat dah lah semaya tu. Kena kuat dah. Allah Ta'ala kata, suruhlah ahli engkau dengan sembahyang dan sabarlah atas malasnya. Masya Allah. Musannaf kita terjemah lagu tu dah. Ayat Quran mari lagu ni, ayat Qurannya. Wastabir 'alaiha, dan hendak sabarlah engkau atasnya, atas maya. Musannaf kita tambah. Dan sabarlah engkau atas malasnya, malas maya. Bila malas, sabarlah. Sabar untuk nak kerja. Malas tu bahasa dia. Malah-malah tu kebiasaan. Manusia ni ada sifat malah. Tapi yang pentingnya sabar. Sebab mengaji ni, siapa dia rajin? Malah berlaku. Ya bahasa dia manusia. Tu mengaji pun malah. Tu. Hak tak malahnya ke apa? Makan. Tapi ada juga makan pun malah. Bila banyak-banyak doa sampai kenyang, dia mau suruh makan. Malah dah aku. Malah juga makan pun. Hak tu tak kena sabar. Hak tu berhenti. Jangan duk makan di mula lagi dah banyak-banyak. Tu. Wahakaza. Kalau kita kata ibadat semua ni malah nafsu. Tapi Allah Ta'ala suruh sabar. Allah Ta'ala suruh sabar. Dan sabarlah atas malasnya. Malas sembahyang. Bila kita malas sembahyang, kita sabarlah. Wastabir 'alaiha. Tidak kami Tuhan ni, tidaklah kami Tuhan. Tuhan ni tafsir makna kami tu dah. Tidaklah kami ni minta akan dikau rizki, akan rizki. La nas'aluka rizqa. Apa dia dalam ayat Quran? Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Tu dia ayat Quran tak ingat dah. Apa tu? Tak apalah tu. Kita tak ingat. Dalam musalli pun tak tengok, tak ingat musalli tu nakkan ayat Quran mereka. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Ayat Quran tu dah. Tu. La nas'aluka. Tidak kami Tuhan ni minta akan dikau akan rezeki. Kami tidak Tuhan ni, kami ni Tuhan ni tidak minta akan dikau akan rezeki. Jadi kami tidak minta rezeki daripada engkau. Aku tak nak minta rezeki daripada mu. Bahkan kamilah, Tuhan kata, kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Sebab tu janganlah kita nak bimbang. Semaya semacam tak ada tu nego tu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala. Tu. Kadang-kadang kita ni kerja sampai waktu semaya rasa sayang kepada pekerjaan, sayang kepada perniagaan, sayang kepada harta benda kita yang tinggal tu. Dengan sebab kita semaya kita rasa rugi. Allah Ta'ala kata kami tak minta rezeki daripada-Mu. Aku bukan minta rezeki daripada-Mu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Tulis situ sikit. Yakni buat gitu. Yakni sembahyang itu bukan sebab yang mengkurangkan rezeki engkau. Sembahyang itu bukan sebab yang mengkurangkan rezeki engkau. Bahkan ia adalah sebab bagi menambah rezeki engkau. Tu. Sebab bagi menambah rezeki engkau. Semaya tu bukan buat bagi kita rugi. Semaya semata rugilah aku. Tuhan kata aku tak nak minta rezeki daripada-Mu. Bukan dengan sebab mu semaya kau kuat rezeki-Mu tu dah. Nahnu narzukuka. Ku beri rezeki kamu. Jadi dengan sebab semaya bukan membuatkan rezeki kamu tu putus. Bahkan semaya itulah menambahkan rezekimu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Allahu Akbar. Masya Allah. Ingat ni lah.
Allah, 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 Allah. Kita ni Allah dah. Ya Allah. Ingat ayat ni tu, wasalamat lutut. Wasalamat lutut. Dengan sebab kelalaian kita dengan dunia ni lalai sangat sehingga kita rasa semaya tu merugi kita. Allah. Sebenarnya bukan sembahyang merugi kita. Hakikatnya sembahyanglah yang melabarkan kita. Kadang kita tak tahu perniagaan kita akan berlaku apa kemalangan, kerusakan dan juga berbagai-bagai bala. Kita tak tahu. Boleh jadi dengan sebab sembahyang kita lah menyelamatkan perniagaan kita. Sembahyang kita menyelamatkan anak isteri kita. Sembahyang kita menyelamatkan harta benda kita. Menyelamatkan nyawa kita. Kita tak tahu. Kita tak rasa sembahyang lah merugi. Ya Allah, Allah. Bukan kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Habis kat tu. Dan sebenarnya, anda habis dah akhir sini. Dan sebenarnya sembahyang inilah tempat kesukaan. Dan sebenarnya, apa sebenarnya? Jadi dan pada hakikatnya, tu sebenarnya tu yakni tulis itu di sisi orang yang dibuka mata hatinya. Yakni di sisi orang yang dibuka mata hatinya. Orang yang Allah Ta'ala buka mata hati lah, baru dia nampak hakikat benda ni. Kalau Allah Ta'ala tak buka mata hati, dia tak nampak benda ni. Mana Dan sebenarnya, yakni di sisi orang yang dibuka mata hati. Sebenarnya, sembahyang inilah. Sembahyang yang kita ada sembahyang inilah. Tempat kesukaan. Tempat kesukaan. Yakni tempat serenok hati. Awak itu. Tempat serenok hati. Semaya ni dapat serenok hati sebenarnya bagi orang tu yang buka mata hati dia nampak. Ni tempat serenok. Bukan dunia tu. Dunia ni tempat serenok pada zahir. Hakikatnya tempatnya merusing kita. Cuba kita fikir tengok. Kita fikir tengok. Allah Akbar. Kita menega laku. Kita kata, oh dunia ni Allah seronoknya dapat nega laku. Hakikat merusing kita. Bila duit banyak, kena bercara dia banyak. Duit banyak, kena ada bimbel pula. Bimbel lagu mana? Kena ada sipai molek, lama hilang. Lama dicuri. Bila duit banyak, oh kena bercara dia. Siaplah lu tu. Macam-macam. Sebenarnya, pada zahir nampak seronok, hakikat merusing. Hakikat merusing. Anak kita. Ramai 2, 3, 4, 5 ni. Kita, seronok tengok anak kita. Tengok anak kita duk main ke seronok lah. Seronok hati. Zahir je seronok. Hakikat merusing. Bila tengok-tengok lama bimbang pula. Allah. Seorang ni nak jadi macam mana ni? Sikit laginya. Allah. Dalam keadaan suasana begini ni. Fitnah akhir zaman semacam ni. Macam mana anak ni nak akan jadi? Oh, lelaki ni jadi gana, perempuan ni macam mana. Hakikat merusing. Zahir tu mensenok, hakikat merusing. Sembahyang, zahirnya merusing. Hakikatnya serenok. Tempat serenok dia. Dan kesenangan. Allahu Akbar. Atau kepada kesukaan. Tempat kesenangan, tenang jiwa. Kesenangan jadi tenang jiwa kita. Allah Akbar. Kita ada perasaan itu ke tak? Gitu. Usahalah, usaha. Wirajing dimula mi ais maya tu lagi dah. Dimula kita berwuduk tu kita pada perasaan rajing dah. Allah nak berhadap kepada Allah Ta'ala dah. Allah ni nak mi ais maya. Basuh tangan, berkomo, basuh muka. Basuh tangan, bergosok tangan dengan perasaan rajin kita. Allah. Nak bersemaya dah. Nak berjumpa dengan Allah. Nak tenang hati kita dah. Nak dapat rahmat dah. Nak dapat kesia belah daripada Allah dah. Nak selesai masalah aku dah. Dunia akhiratku ni. Selesai dah masalah dengan semaya. Perasaan kita rajin. Tenang dimula lagi. Hadap di atas sejadah. Mula angkat takbirnya. Usalli pada niat bimulai.
Angkat takbir tu hakikat dapat ketenangan kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani. Alhamdulillahirabbil, puji Tuhan. Ar-Rahmanir-Rahim, ingat sifat Rahman dia, ingat sifat Rahim dia. Alhamdulillah, dengan Rahim dia lah dapat aku semaya dalam atas jadah ni. Maliki yaumiddin, dialah yang memiliki hari kiamat. Dialah yang akan kawal hari kiamat. Esok ni dialah kontrol uruhnya. Allah, ya Allah, selamatkanlah aku daripada hari kiamat, ya Allah. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau je ya Allah, aku minta wa ibadat, aku ibadat. Aku tidak ibadat kepada yang lain. Kerana yang lain itu tak patut disembah, tak berhak disembah. Malaikat engkau je yang patut diibadat, yang patut disembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan engkau je ya Allah kami minta pertolongan. Sebut kata pertolongan tu, ingat dah. Ya Allah, aku ni masalah banyak sangat. Tapi aku ingat Mung je yang dapat menolong kepadaku, ya Allah. Selesaikan segala urusanku dunia dan akhirat. Aku tak bimbang yang lain. Aku serah kepadamu. Semua urusanku di luar, aku serah kepadamu. Kerana aku minta tolong denganmu, ya. Tanpa aku minta tolong kepadamu, aku tidak akan harap kejayaan dunia aku ni. Wa iyyaka nasta'in. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dan iman keadaan diriku ni di atas jalan yang benar ni, ya Allah. Tetapkan aku boleh semaya sokmo. Tetapkan aku boleh buat ibadat sokmo. Tetapkan imanku tetap mati dalam iman. Allah, bimai pula, ya Allah. Selam Allah, wasa gemar hati mari dah. Dengan sebab Tuhan izin kita minta kepada dia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan ni orang yang dulu-dulu, jalan ni orang hak mu sudah beridah dulu. Jalan ni bagi orang yang mu redha belaka dah. Puak-puak sahabat, puak-puak nabi, puak rasul, puak wali-waliullah, segala mereka yang kamu redha. Minta wi kami tetap di atas jalan ni demo tu, ya Allah. Bukan jalan ni orang Yahudi, bukan jalan ni orang Nasrani. Dia bicara dengan Tuhan. Akhirnya, amin. Terimakanlah doa kami, ya Allah. Allah duk tenih. Duk galik dengan hak tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Allahu Akbar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah Ta'ala deman dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wa dhalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Neraka itu juga disediakan bagi orang semaya. Orang semaya mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang semaya yang lalai mereka dan melengok-lengokkan mereka daripada semaya mereka. Ingat diri kita mari. Ya Allah, semoga tetapkan aku atas jalan yang baik ni. Semaya aku ni tetap dalam keadaan rupa ni, ya Allah. Allah. Ingat. Nak rokok dia rajin dah. Allahu Akbar. Tunuk membesarkan kepada Allah. Rabb subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku, Tuhan yang maha besar, maha agung pangkat darajatnya. Allah, rokok. Sami'allahu liman hamida. Allah Ta'ala lah mendengar semua orang yang duk puji ke dia. Rabbana walakal hamd. Oh Allah, duk ingat hak tu. Duk beralik dengan hak tu. Khabar-khabar 2 rakaat. Salah dah. Allah, tiba-tiba 4 rakaat. Habis dah. Tu orang yang orang panggil seronok dari semaya. Senang hati. Tepat senang. Tak ada ingat gapo. Dan sedap. Allahu Akbar. Tepat sedap. Jadi senok hati. Sedap hati lah. Jadi senok hati. Tempat seronok hati. Sedap hati. Semaya ni sedap. Tapi itulah Tuhan kata, wa innaha lakabiratun illa 'alan khashiin. Orang yang tak khusyuk, dia rasa berat situ. Dia tak rasa ringan dak semaya. Dia tak rasa mudah dak. Dia rasa payah situ.
Adapun yang khusyuk, ia akan dapat benda tu. Dan sempurna nikmat ni atau kepada kesukaan. Ini semayang ni lah tempat sempurna nikmat. Sempurna nikmat. Jadi tempat dapat nikmat yang sempurna. Tu sempurna nikmat. Jadi tempat dapat nikmat yang sempurna. Semaya ni lah tempat yang Tuhan curah. Allah Ta'ala curahkan dan curah nikmat yang sebenarnya. Kerana hadis tadi ke, sentiasa Allah Ta'ala berhadap kepada hambanya selama hamba tu duduk dalam semaya. Apa makna berhadap? Jadi sentiasa Tuhan curahkan nikmatnya dengan sebesar-besar nikmat selama hamba tu dalam semaya. Maka semaya adalah tempat sempurna nikmat. Tapi kata tempat suka, tempat senang, tempat sedap tu bagi dia, bagi orang kenal Tuhan. Bagi ni bersakut belaka tu. Ni mereka yang dibuka mata hati ni, ni. Semaya ni lah tempat kesukaan, tempat serenak hati bagi orang kenal Tuhan. Tempat kesenangan hati bagi orang yang kenal Tuhan. Tempat sedap bagi orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan. Maksud kenal Tuhan, kenal pangkat kemuliaan Tuhan. Maksud kenal Tuhan yang ni orang yang kenal dan takut pangkat kemuliaan Tuhan. Tu kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, yakni orang yang kenal dan takut pangkat kemuliaan Tuhan. Dia kenal dan dia takut Tuhan. Dia takut kebesaran Allah. Sebab tu dia rasa seronok duduk depan Allah. Allah Ta'ala katakan, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi orang yang takut kemuliaan Tuhan, takut kepada pangkat darajat yang tinggi hak Tuhan, bagi dia Tuhan nak beri dua syurga. Syurga dunia, syurga akhirat. Syurga akhirat nanti di sana. Syurga dunia dapat seronok dah. Apa maksud dengan syurga dunia? Setengah ulama kata syurga dunia ialah keseronokan dalam semaya ni. Syurga dah. Syurga dah. Sedap, tempat seronok. Masuk syurga boleh-boleh. Tu jannatan ajilah yang saya dah sebut di ketubuh mula-mula tu. Syurga yang segera dapat dah di dunia dah semaya tu. Syurga dah. Hingga dirinya suka selama-lamanya. Sehingga ni takluk kepada tempat kesukaan. Jadi tempat kesukaan sehingga diri orang yang kenal Tuhan saat itu, sehingga diri dia tu suka. Jadi suka hati selama-lama di dalam han sembahyang, dalam keadaan sembahyang. Dia suka hati nak duduk dalam keadaan sentiasa. Dalam keadaan sembahyang sentiasa. Dia rasa nak sembahyang semua. Sebab itulah kita tidak heran awliya wali-waliullah yang mereka boleh sembahyang sehari itu 1000 rakaat sembahyang sunat. Setengah orangnya beratus-ratus rakaat. Setengah orang beribu-ribu rakaat. Sehingga Rasulullah SAW semaya siapa cuba bekak kaki-kaki. Pecah bekak kaki Nabi. Bekak orang kita dah berdiri lama yang bekak. Nabi bekak tak khabar. Bekak diri tak khabar. Sehingga Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, duk kacau apa sangatnya. Kesian ke Nabi. Dapat bekak kaki-kaki ya Rasulullah. Semaya banyak-banyak apa lagi. Padahal engkau ni ya Rasulullah, Allah sudah ampunkan dosa dah. Dulu dosa kemudian Tuhan ampun habis dah. Bahkan engkau tak ada dosa di mula lagi dah. Dah usaha buat apa semaya banyak-banyak. Nabi kata, ya Aisyah, mung tak sewi aku ni jadi hamba yang syukur ke nikmat Tuhan ke? Mung tak sewi aku jadi orang yang syukur kepada Tuhan ke? Semaya ni tanda syukur kepada Allah. Dalam hati Nabi kecek lagu tu ya, tapi dalam keadaan tu bukan sekadar niat nak syukur. Sebab dalam semaya tu Nabi ada kesenakan dengan cara peribadi ya. Ada serendak dengan cara peribadi dia dah. Tu dia sedap, dia sedap. Sehingga tu Allah serenak, tak usah berhenti. Kita tak heran ke apa? Tak heran apa-apalah. Tak heran lah.
Kalau dia kata, oh, orang tu boleh semaya 1000 rakaat sehari. Allah waliullah tu boleh semaya 1000 rakaat. 1500 rakaat. Orang tu beratus-ratus rakaat. Tak heran bagi mereka ini. Kerana mereka itu tempat kesukaan mereka. Tempat kesukaan. Kita jalan dalam pasar raya pun, kita suka nak tengok barang-barang. Kita tengok dalam Big C, dalam supermarket, dalam Seven, dalam pasar raya. Kita berjalan dengan sebab lalai kita, dengan sebab kita suka keadaan itu. 2 jam tak sedar apa. Tak khabar apa. 2 jam dah, 3 jam dah, 4 jam dah. Seronoknya dalam keadaan itu. Sehingga kita tak sedarkan diri. Bagi mereka seronok sebab tu. Suka sebab tu. Sebab tu tak khabar-khabar diri tu. Nabi tak sedar-sedar diri sehingga bekak kaki pun tak khabar. Allah Akbar. Hingga dirinya suka selama-lama dalam hal sembahyang. Tetapi sungguh pun suka nah. Tetapi berlebih kurang sedap dan suka itu mengikut martabat makrifat kenal dirinya akan Tuhan. Allahu Akbar. Tak serupa pula. Ada berlebih kurang pula. Tetapi berlebih kurang. Ada lebih, ada kurang. Sedap, seronok hati dan suka hati tu. Tak sama tu. Orang ni sedap kodan ni. Level dia tu tak sama. Pengkat tahap dia tak sama. Hak ni sedap banyak ni. Yang ni sedap 10%. Hak ni sedap 20%. Hak ni sedap 30%. Hak ni 50-60, ada 100%, ada macam-macam. Berlebih kurang sedap dan suka itu mengikut martabat, mengikut peringkat kenal. Itu maksud makrifat. Mengikut martabat makrifat, jadi kenal. Kenal oleh dirinya ini hatinya. Kenal hatinya, hati orang itu. Hati orang tu. Kenal akan Tuhan mengikut peringkat martabat dia. Dia kenal Tuhan banyak, dia sedap banyak, dia suka banyak, seronok banyak. Kalau dia kenal Tuhan qadani, mengikut martabat dia lah. Allahu Akbar. Kita duk martabat mana? Kita duk martabat mana sehingga tidak timbul kesukaan walaupun sedikit. Kita duduk di martabat mana? Usahalah ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Berikanlah kepada kami ini sampai kepada martabat yang dapat bersenak dan syukur dan semaya kami ya Allah. Sehingga sembahyang kami ini menjadikan jannatan ajilah bagi kami ya Allah. Jadikanlah sembahyang kami tempat kesukaan dan tempat seronok kami ya Allah. Janganlah jadikan sembahyang itu tempat menyibukkan hati kami ya Allah. Jadikanlah dunia itu tempat yang menyibukkan hati kami, ya Allah. Jangan jadikan dunia itu tempat yang menyenangkan dan orang panggil mempekerkan hati kami dengan akhirat, ya Allah, ya Tuhan. Doa semua kepada Allah. Semoga kita dapat nikmat itu, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka sekadar dulu, insya-Allah dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hingga kita dapat mencapai perasaan-perasaan itu. Kena usahalah. Bukan kata, aku tak ada rasa apa. Bila tak ada rasa apa, bukan bermakna disuruh kita berhenti di situ. Kena usaha. Mula semaya doa molat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum pada kita nak semaya tu. Semoga sembahyang dapat menyelesaikan masalah kita dunia dan akhirat. Tu dia. Sekadar tu dulu. Kemudian kata musannaf, dibandingkan sembahyang dengan sungai. Ada hadis sebut Nabi bandingkan sembahyang kita tu dengan sungai. Allahu Akbar. Bandingan Rasulullah satu-satu ni macam Allah. Masya Allah, macam-macam lah. Allah bandingan yang sangat istimewa. Sekadar tu dulu, insyaAllah kita temu lagi pada pertemuan lagi akan datang. Semoga Allah Ta'ala jagakan diri kita, jaga nyawa kita, jaga kesihatan kita, sehingga diberi taufikkan pula sekali lagi kita dapat mengikuti pula pada pertemuan yang lagi akan datang, insyaAllah pada perkataan musannaf muka 15, dibandingkan sembahyang dengan sungai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.